Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallima taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pembacaan Fadilah Ramadan ni sementara kita menunggu azan Isyak. Kita masuk pada bab Lailatul Qadar. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kadzabit targhib Anil Bukhari wal Muslim. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berdiri beribadat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisaban, yakni mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berdiri beribadat pada malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dengan iman dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Yaitu mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan hadis, maksud berdiri beribadat ialah mendirikan salat. Maksud berdiri beribadat ialah mendirikan salat. Termasuk di dalam pengertian itu juga ialah sibuk dengan lain-lain ibadat seperti membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Maksud daripada ihtisaban, yakni mengharapkan ganjaran, ialah tidak berdiri kerana menunjuk-nunjuk dan lain-lain niat yang buruk, melainkan dengan penuh ikhlas, berdiri semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan niat mendapatkan ganjaran. Al-Imam Khattabi rahmatullah alaih berkata bahawa maksudnya ialah seseorang itu berdiri beribadat dengan hati yang gembira kerana meyakini ganjaran yang akan didapati, bukannya dengan merasakan ibadat itu sebagai beban, lantas ia berdiri dengan perasaan malas. Maka sememangnya satu perkara yang nyata bahawa setakat mana kuatnya keyakinan dan kepercayaan terhadap ganjaran pahala, sebanyak itulah mudah untuk menanggung segala kesusahan di dalam beribadat. Inilah juga sebabnya sejauh mana seseorang itu maju
dalam menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak itulah dia lebih bersungguh-sungguh di dalam beribadat. Perlu juga diketahui bahawa yang dimaksudkan dengan dosa dalam hadis di atas dan hadis-hadis seumpamanya ialah dosa-dosa yang kecil. Ini adalah kerana di dalam Al-Quran apabila dosa besar itu disebutkan, maka bersama dengannya disebutkan juga illa man taba, iaitu kecuali mereka yang telah bertaubat. Berdasarkan perkara inilah para ulama telah sepakat, iaitu ijma' para ulama, bahawa dosa besar itu tidak akan diampunkan tanpa bertaubat. Jadi dosa besar, maksiat kabirah ni. Ada satu kitab yang dihimpun tentang semua dosa-dosa besar yang disebut dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu kitab yang menghimpunkan 70 dosa besar. Ada 70 dosa besar ni. Jadi 70 dosa besar ni dia tidak akan terampun melainkan dengan taubat nasuha. Dia kena taubat. Jadi maksud hadis di atas memberi keterangan bahawa orang yang berdiri malam pada Lailatul Qadar ni, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kecil dia. Tapi kalau dia bertaubat dengan taubat nasuha, urusan dosa besar ni Allah Maha Pengampun. Jadi di dalam keterangan ini, kecuali mereka yang bertaubat, berdasarkan perkara inilah para ulama telah sepakat, ijma' para ulama, bahawa dosa besar itu, maksiat kabirah itu tidak akan diampunkan tanpa bertaubat. Jadi apabila sahaja dosa disebutkan dalam hadis, maka para ulama mengertikan dosa itu sebagai dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil ni kita selalu buat, kan? Kita kadang-kadang kita keluar daripada masjid tu kita dah berdosa lah, kan? Kita hari-hari berdosa, kan? Kita tak dapat lari, kan? Kita berusaha lah untuk tidak buat dosa, tapi dosa kecil ni selalu melekat kat kita, kan? Kadang-kadang kita tak sedar, kan? Kadang-kadang kita dalam borak-borak kita tergibah, kan? Kita borak, dalam borak-borak kita datang mengumpat orang pula, kan? Kadang-kadang kita keluar, mata pun kita tak dapat jaga, kan? Kadang-kadang mata kita ni pun dia ada waktu dia ada jahat dia, kan? Mata kita ni ada jahat dia, kan? Kadang mata kita pun tak boleh jaga, kan? Jadi ada dosa mata, kita ada dosa telinga kita juga ada dosa percakapan kita, kan? Jadi dosa-dosa itu, maka kata para ulama, dia mengertikan dosa itu sebagai dosa-dosa yang kecil. Maka dosa besar itu tidak akan diampunkan tanpa bertaubat. Jadi apabila sahaja dosa disebutkan dalam hadis, maka para ulama mengertikan dosa itu sebagai dosa-dosa yang kecil. Sebagai contoh, kita ambil wudu, kan? Kita ambil wudu. Sebelum kita solat, kita mesti ada wudu. Dan satu orang yang dah ada wudu, dia wudu lagi. Contoh dia macam kita sembahyang maghrib. Kita tadi dah ambil wudu dah nak sembahyang maghrib. Kemudian kita sembahyang maghrib. Dah habis sembahyang maghrib, kita duduklah kuliah sekejap, kan? Sementara menunggu azan isyak. Azan isyak, masuk azan, kita turun balik. Kita ada wudu ni, kita ambil lagi sekali wudu. Dia panggil hukum dia mustahab, lebih disukai. Satu orang yang dah ada wudu, dia guna wudu dia sembahyang maghrib, lepas tu dia sembahyang sunat, dia duduk kuliah, dia ada wudu, azan isyak, dia boleh sembahyang isyak. Tapi kalau dia turun bawah, dia perbaharui wudu dia untuk sembahyang isyak, hukum dia mustahab, lebih baik, kan? Jadi dosa-dosa kecil dengan wudu ni Allah Ta'ala apa? Jadi itu sebabnya bila kita ambil wudu, kita kena ambil wudu betul-betul lah. Wudu itu, kalau wudu tak betul, semayang kita pun tak sah. Kadang-kadang wudu kita cuai, kan? Semayang kita jaga,
Sembahyang jemaah kita jaga, sembahyang awal waktu kita jaga, sah pertama kita jaga, sembahyang sunat kita jaga, sembahyang sunat kita banyak. Rupa-rupanya wuduk kita tak jaga. Jadi wuduk ni kena berhati-hati, kan? Pastikan wuduk kita, masail wuduk kita tu kita belajarlah, kita kena tahulah masail wuduk ni, dan kita ambil wuduk ni dengan tertib. Jaga syarat-syarat sah wuduk, rukun wuduk, perkara-perkara sunat dalam wuduk tu kena jaga. Dan wuduk ni bila kita ambil, kan, kita jaga juga perkara-perkara yang makruh dalam wuduk ni. Selain daripada tidak membazir air, kita ambil wuduk ni, kita pastikan anggota wuduk ni disapu dengan sempurna, kan. Kadang-kadang ada orang dia ambil wuduk, dia nak cepat, kan. Kaki dia tu pun dia cecania kat kepala paip, kan. Kaki dia buka paip, kaki dia macam tu je, kaki dia pum pam dia naik. Tu hati-hati tu. Banyak orang wuduk dia tak sah, dia tak tahu, dia dah buat macam tu dah 30 tahun. Kita tanya dia, berapa umur? 60 tahun. Berapa tahun sudah angkat macam ni punya wuduk? Sudah 40 tahun. Umur dah 60 tahun. Tanya dia, Haji yang angkat wuduk macam ni dah berapa tahun dah? Dah 40 tahun dah. Itu sebab dalam satu riwayat dalam Hayatus Sahabah, ada satu laki-laki dia masuk dalam masjid di kota Kufah, di Iraq. Dia masuk dalam masjid di Kufah. Dalam masjid itu ada Abdullah ibn Mas'ud. Maka dia telah semayang. Dan dia telah, walaupun dia tak ambil, dia bukan kisah wuduk, tapi kisah tu kisah solat. Dia telah solat dalam masjid tu. Dia telah solat dengan tergopoh gapah. Dia telah tidak sempurna sebahagian rukuk dia, dan bila dia sujud, sebahagian sujud dia pun tak sempurna. Bila dia lah semayang, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu panggil orang. Abdullah kata, berapa lama kau dah semayang macam ni? Dia kata dah 40 tahun dah, dia kata. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu beritahu, kalau engkau semayang macam ni, aku takut di akhirat besok engkau tidak akan dibangkitkan di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Abdullah ibn Mas'ud marah dia, tak. Kalau macam ni punya semayang, kau semayang. Aku takut, kata dia. Aku tak. Abdullah lapik cakap dia tu, kan. Kadang-kadang ada orang ni bila kita tegur dia marah, kan. Engkau mana tahu Allah Ta'ala tak terima semayang aku? Engkau Tuhan ke? Dia tanya macam tu. Kan ada orang macam tu. Kadang-kadang hari ni zaman mutaakhirin ni, kita nak tegur orang pun kita kena tengok kiri kanan. Tengok kiri kanan tu maksudnya tengok kesediaan dia. Kalau kita beradablah kita dengan dia tu, mungkin cari cara yang sesuai untuk kita cakap. Kadang ada orang dia tak boleh. Bila kita beritahu dia, kan, mana awak tahu, mana ustaz tahu Allah tak terima semayang saya? Macam mana nak jawab? Tapi Abdullah ibn Mas'ud dia bagi jawapan. Dia kata, aku bimbang, aku khawatir, kata dia. Aku khawatir kalaulah kau semayang macam ni, aku takut engkau tidak akan dibangkitkan di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi. Itu bab semayang. Samalah balik macam bab wuduk tu. Aku takut kalau kau ambil wuduk macam ni, takut semayang kau tak sah. Jadi hati-hati. Benda yang pertama kita kena hati-hati wuduk kita. Masail wuduk kita ni kita kena tahu. Tak tahu kita kena belajar lah, kita tanya, kan, masail wuduk ni. Jadi terutama muka kita, tangan, rukun wuduk, kepala, terutama dia kaki. Kadang-kadang nak cepat, kan. Contoh sunnah wuduk ni, sunnah kita ambil wuduk, kan. Satu ketika satu orang telah ambil wuduk depan Hadraji Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Di markas Nizamuddin ada satu orang, dia telah ambil wuduk. Dia ambil wuduk, dia kepai tu dia. Maka Hadraji Maulana Yusuf rahmatullah beritahu, Maulana dia kata, nak tak aku ajar kau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyapu tangan dia. Macam mana Nabi ambil wuduk ketika sapu tangan. Hadraji Maulana Yusuf rahmatullah alaih telah tadah air dengan tangan ni, kemudian sunnah ambil wuduk tu, tadah air tu,
kan? Bukan dia pick up pipe ni kening kan. Kita biasalah macam tu kan. Ini sebenarnya Maulana Yusuf rahmatullah alaihi beritahu, nak tak saya beritahu pada kamu sunnah ambil wudu dalam menyapu tangan. Tak ada. Kemudian air tu begitulah. Jadi kalau kita ambil wudu dengan betul, kita ada masa dia. Kita tak tergopoh gapah ambil wudu. Dan ambil wudu ni dia perlu masa. Dia induk, wudu ni induk. Kalau wudu kita tak selesai, semayang kita pun tak mardud, dia tertolak. Itu yang kita takut tu. Jadi balik kepada keterangan ni, jagalah kan. Jadi satu orang yang ambil wudu dengan sempurna, maka dengan wudu dia itu Allah gugurkan dosa-dosa kecil. Antara kisah yang masyhur, kisah Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih kan. Itu antara karamah kan, antara karamah Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, kasyaf, berlaku kasyaf kepada Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih kan. Imam Abu Hanifah pernah satu ketika kasyaf telah berlaku pada dia kan. Kasyaf telah berlaku kepada dia, sehingga pada waktu itu Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih menghukumkan air mustakmal itu najis. Waktu tu sebab apa dia kata najis? Imam Abu Hanifah pada peringkat awal ketika berlaku kasyaf, air mustakmal ni buang, kotor kata dia. Air orang yang dah pakai ni buang, kotor, walaupun air tu nampak bersih. Dia kata najis. Sebab apa? Pada waktu itu berlaku kasyaf kepada Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Dia nampak bila dia nak ambil wuduk, dia pergi duduk dekat tempat kolah wuduk tu kan. Dekat di Baghdad, kolah wuduk tu, dia nak pergi duduk dekat kolah wuduk tu. Datang satu budak, datang satu pemuda pun cangkung sebelah dia. Budak tu pun duduk, dia pun ambil wuduk. Bila dia ambil je wuduk, dia sapu je muka dia. Daripada kesan wuduk dia, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih tak jadi ambil wuduk. Imam Abu Hanifah duduk menyangkung kat tepi tempat wuduk tu, dia diam aja. Dia tengok je budak ni. Habis budak tu ambil wuduk, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih kata, "Ya ghulam, wahai anakku, wahai anak muda." Imam Abu Hanifah bisik dekat dia. Dia kata, "Wahai ya ghulam, wahai anakku, wahai anak muda, berhentilah daripada berzina." Kau ni kuat berzina, tiap-tiap minggu nak pergi maurud, kau tiap-tiap bulan nak pergi Batam, sebulan sekali kau nak pergi Danau 6 bulan sekali kau turun Phuket. Macam tu lah contohnya. Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih kata, Ya ghulam, wahai anak muda, dia bisik, kau kuat berzina, berhentilah daripada zina, bertaubatlah kau daripada zina. Wallahi demi Allah, aku dapat menyaksikan daripada titisan wuduk kau keluar dosa-dosa kau tu macam filem. Macam filem keluar. Kita kalau dapat filem orang berzina, viral kan, kita nak kongsi dengan orang kan. Tangkap orang keluar, tangkap orang tu, tangkap orang dalam bilik hotel, pasang CCTV, dapat tangkap satu ahli parlimen berzina. Tapi Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, bila dia nak Allah tunjukkan dia zina orang tu, dia nampak apa orang tu buat. Dia kata, "Ya ghulam, wahai anak muda, bertaubatlah engkau daripada zina." Terperanjat budak tu. Aku je tahu, kata Imam Abu Hanifah. Orang lain tak tahu. Taubat, kata dia. Budak tu pun lepas ambil wuduk pun terus taubat. Memang dia jadi satu hadrat lah budak ni. Lepas Imam Abu Hanifah tegur dia macam tu, terus dia bertaubat daripada dosa dia, daripada zina. Dan teguran Imam Abu Hanifah ketika kasyaf telah memecahkan hati budak tu. Pecah tu maksudnya dia telah mendapat kekuatan untuk bertaubat dan jadi orang yang saleh di zaman dia. Begitu juga Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih ambil wudu juga.
Sedang dia ambil wuduk, dia nampak ada satu orang berumur. Nampak ada satu budak, orang muda juga, pun ambil wuduk. Sedang dia ambil wuduk, Imam Abu Hanifah tak jadi ambil wuduk, duduk tengok dia. Habis dia ambil wuduk, Imam Abu Hanifah kata, "Bayah, abang, berhentilah, bertaubatlah daripada mendurhakai kedua ibu bapa. Kau kasar dengan mak bapak kau. Mak dan bapak kau ni dah tua, kau jaga dia, tapi kau kasar. Kau cakap dengan dia kasar. Kau bentak-bentak dia. Bertaubatlah kau daripada mendurhakai kedua ibu bapa kau. Wallahi demi Allah, aku dapat menyaksikan dosa-dosa kau ketika bentak mak bapak kau ni keluar daripada wuduk kau." Itu sebab Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, air mustakmal ni najis, dia tak mau pada waktu awal. Kemudian Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih bila dah tengok dah jadi susah. Sebab kasyaf ni kata para ulama, jika berlaku dia tak bagus. Sebab kita akan terganggu. Tumpuan kita kepada Allah tu dah terganggu. Sebab kita diganggu oleh kasyaf, kata Maulana Zakaria. Jadi tak tengok aib orang ni lagi baik daripada dapat tengok. Akhirnya Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih telah berdoa dengan Allah dengan doa yang khususiat. Dia minta dengan Allah supaya Allah hilangkan kasyaf tu. Kasyaf ni mengganggu aku, ya Allah. Aku tak mau tengok aib orang, aku tak nak tengok dosa orang. Akhirnya Allah Ta'ala kabulkan doa Imam Abu Hanifah. Kasyaf tu pun terangkat. Jadi kita bila beramal, jangan minta kasyaf. Maulana Zakaria kata, jangan minta kasyaf. Nanti kita kasyaf, susah. Bilal azan, kita nampak dosa Bilal. Kan orang tu datang dengan serban dia, dengan jubah dia, dengan janggut dia, wah, nampak macam wali Allah, tapi kita nampak dosa dia. Itu bahaya. Jadi kita jangan tengok dosa, jangan minta kasyaf. Jadi dengan kesan wuduk ni, saya sentuh bab wuduk ni. Jadi wuduk ni kena jaga. Saya pesan dengan diri saya dan tuan-tuan, bila ambil wuduk, pastikan jaga rukun-rukun wuduk ni. Pelan-pelan ambil wuduk, pelan-pelan, sabar. Pastikan wuduk kita tu sempurna. Jadi bila kita ambil wuduk, dosa-dosa itu akan gugur. Maka balik kepada keterangan ini, kedua, apabila datang, dia kata dia kedua, apabila datang peluang sedemikian, contohnya Lailatul Qadar, sedangkan seseorang itu melakukan ibadat pada malam itu dengan harapan untuk mendapatkan ganjaran, maka dengan sendirinya dia akan menyesal ke atas amalan-amalan buruknya, dan sememangnya itulah yang terjadi. Oleh itu, dengan sendirinya taubat telah terlaksana, kerana hakikat taubat yang sebenar ialah menyesal ke atas apa-apa dosa yang telah berlaku dan berazam untuk tidak melakukan dosa itu lagi pada masa-masa yang akan datang. Oleh kerana itulah, apabila datang Lailatul Qadar atau mana-mana masa mustajab yang lain, sangat penting bagi seseorang yang telah melakukan dosa-dosa besar melafazkan taubat dengan sepenuh jiwa raganya dan keteguhan hatinya, supaya rahmat Allah SWT yang sempurna tertumpu kepadanya, agar segala dosa-dosanya, sama ada dosanya yang kecil ataupun dosa-dosanya yang besar, itu diampuni oleh Allah SWT. Sekiranya kamu ingat, sertakanlah hamba yang berdosa ini di dalam doamu yang tulus itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, akhir sekali, kita malam ni adalah malam yang ke-21 Ramadan. Jadi dah bermulanya 10 malam terakhir. Dan dalam hadis Nabi perintahkan kita untuk menghidupkan 10 malam. Dan dalam 10 malam Nabi tekankan kita untuk beri pertumpuan pada malam-malam ganjil. Dan dalam malam-malam ganjil, saya sebut malam ni malam 21 Ramadan. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau lebih berpegang kepada pandangan Lailatul Qadar itu lebih kuat berlaku pada malam 21 Ramadan. Imam Hanafi rahmatullah alaih berpegang pada pandangan lebih kuat berlaku Lailatul Qadar pada malam 27 Ramadan.
Jadi untuk kita mengambil jalan yang paling terbaik, hidupkanlah semua malam. Daripada malam ni 21 10 malam tu bangunlah kan. Hidupkanlah 10 malam tu. Dan kalau kita tengok hadis yang kita baca tadi ni, sebaik-baiknya kalau kita bangun malam kan, sebaik-baik. Sunatlah hukum ni. Kalau kita bangun, sebaik-baik dia kita mandi. Kita mandi. Saya tak nak mandi ustaz, boleh. Tak mandi pun boleh. Tapi kalau ada kekuatan mandilah. Dan mandi, ketika mandi itu, mandi untuk niat mandi taubat. Mandi itu supaya nak solat menghadap Allah Taala. Kalau kata kalau saya tak nak mandi taubat pun boleh, tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya kita berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niat mandi sebab kita nak menghadap Allah Taala. Kemudian lepas kita mandi, pakailah wangi yang sedap. Kemudian bila kita solat, sebaik-baiknya sebelum kita solat tahajud, kita buatlah 2 rakaat solat taubat. Saya tak nak buat sembahyang taubat, saya nak terus tahajud pun boleh. Kalau kita cakap macam tu kan. Jadi saya beritahu dulu. Jadi dari segi susunan dia, sebaik-baiknya kita bangun, kita dah mandi, kita pakai wangi-wangian. Kalau tuan-tuan dapat datang masjid, lagi baik. Kalau tak dapat datang masjid, hidupkan semua amalan tu di rumah. Solatlah, bangunlah sendiri. Kalau solat taubat 2 rakaat. Ya Allah, kita minta dengan Allah apa saja dosa-dosa kita sepanjang hidup kita. Kan? Kita bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diri kalau solat tahajud, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Nak buat 4 pun boleh, 6 pun boleh, 8 pun boleh, 10 pun. Kemudian berilah sedikit masa untuk baca Quran. Ada susunannya. Berilah sedikit masa baca Quran. Kalau orang tu kata saya tak tahu baca Quran lah imam, saya tak tahu baca Quran, tak apa, rumah ada Quran tak? Ada. Ambil Quran, buka mushaf. Apa? Ambil Quran tu, buka mushaf, tengok mushaf, pegang mushaf. Saya tak tahu baca, ni bagi orang yang tak tahu. Tapi kalau orang yang tahu baca Quran, bacalah Quran. Bacalah sekurang-kurangnya 1 ain, 1. Kemudian berilah masa. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaih, bila berlaku Lailatul Qadar, amalan yang paling aku cintai adalah memperbanyakkan doa. Jadi semayang pun kita, solat pun kita buat sikit, baca Quran pun sikit, ada istighfar, kemudian ujung dia doa lah. Sama ada apa saja keinginan tuan-tuan, doa yang untuk keperluan hidup di dunia dan keperluan hidup di akhirat. Dan antara doa yang Nabi ajar adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bila Aisyah kata, ya Rasulullah, bila berlaku Lailatul Qadar, aku nak minta apa? Nak minta banyak, nak minta ni. Kita ni kalau bagi list kita banyak. Apa nak minta? Nabi kata, wahai Aisyah, doalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam bahasa Melayu dia tak lancar bahasa Arab, minta dengan Allah dalam bahasa Melayu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Engkau suka kepada pengampunan. Ya Allah, ampunkanlah aku. Kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Engkau amat mencintai pengampunan. Maka ampunilah segala dosa-dosa aku. Ya Allah, aku dah umur 70. Cakap dengan Allah, ya Allah, umur aku dah 70, 40 tahun dalam dosa. Ya Allah, sakit bakinya baru dah datang masjid, baru dah sembahyang. Ya Allah, yang dulu-dulu tu aku minta ampun. Hari-hari yang mendatang, ya Allah, panjangkan umur aku, sihatkan aku. Ya Allah, hari-hari yang mendatang, sudahilah kehidupan aku dengan kesudahan yang baik. Ya Allah, jadikan umurku yang terbaik di bahagian akhir, dan jadikanlah amalku yang terbaik di bahagian penutup. Dan ya Allah, jadikanlah hari rayaku ketika aku datang bertemu. Ya Allah, jadikanlah aku punya hari raya adalah hari yang terbaik dalam hidup aku. Hari yang mana ketika aku datang bertemu dengan.
Jadi kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala sama ada kebaikan hidup di dunia maupun kebaikan hidup di akhirat. Jadi insya-Allah saya bertiga kali dulu, kita sambung pada malam esok insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana irhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.